LCS Halimunan ikan bilis didakwa. Siang tadi, 3 pemimpin Pakatan Harapan mengadakan sidang media khas. Mereka terdiri daripada Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan, Ahmad Fahmi Fazil, Pengarah Komunikasi Amanah, Khalid Abdul Samad dan Setiausaha Publicity DAP, Tioni Ching. Membaca kenyataan bersama, Ahmad Fahmi berkata, Pakatan Harapan berjanji akan menyambung kembali siasatan ke atas skandal kapal tempur pesisir LCS sekiranya ia kembali berkuasa. Pakatan Harapan berikrar akan melaksanakan strategi yang digariskan dalam Kertas Putih Pertahanan yang telah diluluskan oleh Parlimen pada 2020. Menurut mereka, matlamat Pakatan Harapan adalah untuk memastikan pasukan pertahanan Malaysia dibekalkan dengan kelengkapan yang sesuai dan terbaik untuk menjalankan tugas mereka. Kami, Pakatan Harapan, berjanji akan menyambung kembali siasatan yang telah dihentikan oleh kerajaan PN dan BN selepas kami dijatuhkan. Jika rakyat memberi mandat semula kepada kami dalam pilihan raya umum yang akan datang. Kami juga akan melaksanakan segala strategi yang telah dikemukakan dan dibentang dalam Kertas Putih Pertahanan yang dibentang pada 2 Disember 2019. Kami akan memastikan Angkatan Tentera Malaysia akan mendapat layanan terbaik dan warganya dibekalkan dengan kelengkapan yang sesuai dan terbaik untuk menjalankan tugas mereka bagi mempertahan negara kita. Jawatankuasa Siasatan Tadbir Urus, Perolehan dan Keuangan Kerajaan JKS TUPKK yang dipengerusikan oleh Tan Sri Amrin Buang ditubuhkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan bagi menyiasat pembinaan LCS mendapati Kementerian Pertahanan tidak mengutamakan kepentingan dan pandangan pihak Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Mereka berpendapat adalah penting untuk menjaga keselamatan di kawasan lautan yang merupakan kawasan yang kaya dengan sumber semula jadi dan hidrokarbon. Oleh itu, Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM perlu dalam keadaan siap siaga sepanjang masa untuk mendepani ancaman maritim termasuk dari sudut kelengkapan dan keupayaan aset-asetnya. Dengan terdedahnya apa yang berlaku kepada LCS, kami yakin pihak yang paling sedih dengan skandal ini adalah penggunanya iaitu warga TLDM sendiri di samping rakyat negara ini, katanya. Menurut kronologinya, pada 26 Mei 2011, Menteri Pertahanan ketika itu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi setuju dengan cadangan TLDM untuk memilih reka bentuk Sigma dari Belanda. Pada 8 Julai 2011, Bostik Naval Shipyard BNS yang mendapat tender secara rundingan terus telah menulis surat kepada Ahmad Zahid untuk memilih reka bentuk Corwin dari Perancis. 2 hari kemudian, iaitu 11 Julai 2011, Ahmad Zahid U-turn dan pilih Corwin yang diminta oleh BNS. Pada 7 September 2011, Panglima Tentera Laut ketika itu Laksamana Tan Sri Dr. Abdul Aziz Jaafar menulis surat teguran kepada Perdana Menteri dan Menteri Keuangan ketika itu Datuk Seri Najib Razak mempertahankan reka bentuk Sigma. Surat itu tidak direkod penyiasat iaitu JKS TUPKK sebagai berjawab. Kata Ahmad Fahmi lagi, Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan wajib menjelaskan kenapa dia U-turn cepat betul dari Sigma ke Corwin. Hari ini 6 bilion ringgit sudah habis tetapi satu kapal pun tak siap. Sementara itu, bekas Menteri Pertahanan era Pakatan Harapan Muhammad Sabu dan timbalannya Liu Chentong berkata, selepas mesyuarat jemaah menteri pada 9 Ogos, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan bahawa kerajaan bersetuju untuk menyiarkan laporan JKS TUPKK, pengauditan forensik dan surat teguran Panglima Tentera Laut tersebut. Bagaimanapun, kata mereka, laporan JKS TUPKK telah dinyah klasifikasikan tetapi laporan pengauditan forensik dan surat teguran belum lagi. Pengauditan forensik BNS dimulakan pada tahun 2019 seperti yang diarahkan oleh Pentadbiran Pakatan Harapan dan laporan disiapkan pada Julai 2020 selepas tumbangnya Kerajaan Pakatan Harapan. Atas sebab-sebab yang tidak diketahui, pengurusan Bostik Heavy Industries Corporation Berhad BHIC memilih untuk melakukan pengauditan forensik bagi tahun 2010 ke 2014 sahaja. Walau bagaimanapun, dapatan pengauditan forensik ini juga amat mengejutkan, kata mereka. Muhammad dan Chintong memetik laporan dalam muka surat 27 kenyataan Encik Prabat Kumar iaitu Pengarah Eksekutif Alliance IFA, syarikat pengauditan yang memaklumkan jawatankuasa kira-kira wang negara PAC bahawa they
Mereka yang terlibat had no intention to deliver the LCS project. They only want intent to maximize their gain, which was issued even before the signing of the LOA with GOM, Government of Malaysia. Maksudnya, mereka tiada hasrat untuk menyiapkan projek LCS. Mereka hanya mahu atau berniat untuk memaksimumkan keuntungan mereka yang dikeluarkan, walaupun belum menandatangani surat kebenaran dengan kerajaan Malaysia. Terma dan syarat usaha sama BHIC dan Rheinmetall Air Defence AG RAD, kedua-dua melalui anak syarikat untuk menubuhkan Controversial Advanced Device Sendirian Berhad CAD berat sebelah dan memihak kepada pihak RAD sehingga menjejaskan kepentingan BHIC. RAD mempunyai kuasa mutlak dalam pengurusan CAD. Keputusan ini juga menyukarkan akses kepada maklumat yang diperlukan untuk memahami butiran operasi perniagaan CAD dan menjalankan audit dalaman. Terdapat kepentingan dan tangan tersembunyi di dalam operasi syarikat di mana CAD digunakan sebagai kenderaan untuk menjalankan projek yang dikeluarkan oleh BNS, kata mereka. Menurut mereka, bekas Panglima Tentera Laut Laksmana Madya Bersara Tan Sri Ahmad Ramli Noor yang merupakan pengarah urusan BHIC pada masa itu dan Anwar Murad sebagai pengarah program LCS keluarkan LOA dan VO, tidak mengambil kira pandangan dan cadangan pasukan teknikal dan komersial, tidak berunding dengan LCS Steering Committee dan tidak sesekali pun melindungi kepentingan BHIC. Mereka bertindak seumpama mereka berdua sahaja yang berada dalam organisasi tersebut. Dalam muka surat 22, Encik Prabat Kumar mengatakan bahawa it is clear that in the case of the LCS program, Anwar bin Murad sidestepped the authority of all of his subordinates and act in a manner as if there were only two persons in the whole organisation. Ia merupakan sebuah percanggahan kepentingan secara terang-terangan di mana Tan Sri Ramli adalah pengerusi kepada LCS, Steering Committee dan CAD dan pada masa yang sama juga pengarah urusan BHIC, ujar mereka. Ahmad Ramli kini didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur pada Selasa atas 3 pertuduhan pecah amanah berjumlah 21.08 juta ringgit membabitkan projek pembinaan LCS. Kesimpulannya, semakan dan analisis dokumen dan sejarah urus niaga menunjukkan penyelewengan, penipuan dan salah urus yang juga melibatkan pegawai kanan yang mengikut arahan secara buta dan tidak menaikkan red flags dalam perolehan tersebut. Pelanggaran tanggungjawab fidusiari amat jelas di situasi ini dan merupakan sebuah jenayah pecah amanah. Salah laku ini tidak akan terbongkar tanpa siasatan yang diarahkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan, tegas Muhammad dan Chin Tong. Seorang bekas pegawai didakwa. Walaupun beliau dianggap sebagai hanya ikan bilis dalam skandal LCS ini, ia menunjukkan bahawa penyelewengan telah berlaku. Kita tunggu apa dalam laporan pengauditan forensik BNS dan surat teguran bekas Panglima TLDM yang masih tersembunyi. Adakah ini salah Pakatan Harapan? Ingat, rakyat memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.